Alright. Okay. So saya ulang semula. Ada beberapa jenis item, dia bukan aset, dia bukan belanja, dia bukan liability, dia bukan hasil. Kita panggil dia kontra, account kontra. Maksud kontra ni dia akan mengurangkan, kontra terbalik, kurangkan. Okay. So salah satu daripadanya ialah ni, pulangan belian. Kita beli barang, belian ialah barang kita beli untuk dijual semula, dia adalah belanja. Kadang-kadang kita beli barang tu rosak dan sebagainya, salah barang, rosak kan. Kita pulang balik. Bila kita pulang, belian kita akan berkurangan. Jadi pulangan belian ni ialah akaun kontra untuk belian. Okay. Alright. Contohnya kat mana-mana kat modul awak ke. Kontra yang pertama, dia melibatkan jualan dan belian. Kita tak belian dulu, kita jumpa belian kan. Kontra dia, mula. Pulangan belian. Dia mengurangkan belian. Okay, next. Bangunan. Bangunan ni ialah aset. Aset apa? ABS. Pengiklan kita nak promosi iklan ni ialah belanja. Iklan ialah belanja. Modal ialah equity pemilik. Ada soalan tanya terus Okay. Kemudian alat tulis. Alat tulis ialah belanja. Kita bayar dapatkan alat tulis. Dividen. Dividen ini ialah hasil. Kita beli saham syarikat lain, perniagaan kita beli saham syarikat lain, kita akan dapat pulangan, dapat hasil dalam bentuk dividen. Belian ialah belanja. Diskaun diberi, kita bagi dekat orang, ni ialah belanja. Jualan ialah hasil. Jual, dapat duit, hasil. Inventory, dia adalah aset. Ambilan ialah salah satu akaun kontrak. Ambilan ialah akaun kontra. Sekejap ialah akaun kontra. So dah ada dua dah akaun kontra kan. Tadi pulangan belian. Yang kedua kontra. Kontra pula. Ialah ambilan. So ambilan ni dia akan mengurangkan apa? Ambilan ni dia akan mengurangkan EP. Ingat formula EP? EP apa? Equity pemilik sama dengan modal tambah untung bersih tolak ambilan. Nampak tu? Tolak. Ambilan ini akan mengurangkan modal kita. Lagi banyak pemilik ambil barang-barang perniagaan dia, lagi kuranglah modal dia. Makin lama makin berkurangkan modal dia. Okay. So ambilan salah satu kontra. Dia bukan aset, dia bukan liability, dia bukan belanja, dia bukan hasil. Dia adalah kontra. Okay, next. Commission diterima. Commission diterima ialah hasil. Ada perkataan diterima ni. Pinjaman ialah liability. Ni nak kena kenal ni. Kalau kita tak boleh kenal, tak boleh
identifikan ini aset ke, ini liability ke, ini equity ke, ini belanja untuk awak. Jadi saya tak expect awak boleh faham terus, sebab tu saya nak awak hafal dulu. Lama-lama dengan pemahaman kita ni, dengan hafalan kita ni akan bertukar jadi pemahaman. Okay. Dan tak ada benda nak kena faham pun, awak nak kena faham apa alat tulis. Awak kena tahu ini apa, belanja ke hasil. Alat tulis adalah benda kita tulis. So, pen, pensel, kertas, contoh So, dia adalah belanja. Okey, ada sedikit kekeliruan antara belanja dengan aset ni. Saya suka awak dapat bezakan dengan cara dulu ialah aset, kita kena keluar duit. Nak beli kenderaan kena keluar duit, nak beli perabot kena keluar duit kan, nak beli inventory kena keluar duit. Belanja pun kena keluar duit, belanja kita keluar bayar bil kita, bayar iklan kita, bayar lah tulis. So nak bezakan dia, bila kita beli sesuatu kita nampak dia dan dia kekal. Contoh kita beli kenderaan, kita nampak dia. Kita boleh describe lagi. Kita boleh characterizekan dia. Kita boleh terangkan dia. Oh, kenderaan ini kereta. Ini warna merah. Ada tayar dia ada 4. Kita nampak. So kalau kita beli sesuatu, kita keluarkan duit untuk dapatkan sesuatu dan kita nampak benda tu dan benda tu boleh jadi pendapatan, dia adalah aset kita. Tapi kalau kita bayar tapi kita susah nak explain apa benda, macam mana ciri-ciri dia, macam mana dia punya dalam belanja. Contoh, kadar bayaran. Salah satu daripada dia adalah bil elektrik. Kita bayar bil elektrik. Cuba awak terangkan kat saya macam mana rupa bil elektrik tu. Boleh terangkan, boleh describe. Tinggi ke dia, pendek ke dia, besar ke dia, handsome tak, cantik ke? Tak boleh. Iklan, kita bayar iklan. Cuba terangkan kat saya iklan, macam mana rupa dia. Tak nampak pun. Kita yelah, iklan yang dah jadi tu iklan lah, tapi dalam TV ke, dekat surat khabar ke, kita tak dapat nak define dia. Jadi kalau kita boleh bezakan situ, dia lah aset dia belanja. Itu cara. Tapi yang paling tepat sekali, yang paling senang sekali ialah hafal lah. ABS apa, AS apa. Kan kita dah bincang minggu lepas. Dan belanja pun kita dah bincang. Ada belanja operasi, ada belanja bukan operasi. Kita hafal dululah. Okay. Inventory alat tulis. Nampak tadi. Jadi tadi ada alat tulis kan? Alat tulis dalam belanja, tetapi inventory alat tulis ialah inventory alat tulis ialah aset. Apa beza alat tulis dengan inventory alat tulis? Alat tulis ni kita beli, kita dah pakai. Yang dah pakai jadi belanja. Inventory alat tulis pula dia lah yang tak pakai lagi. Kadang-kadang perniagaan ni dia beli banyak-banyak. Satu lori dia beli kan. Pekerja dia ramai beribu. Aktiviti perniagaan banyak, besar. Fail, kertas pun banyak pakai. Jadi dia tak beli sikit-sikit. Dia beli satu lori. So semua alat tulis yang telah digunakan, dia akan jadi belanja. Semua alat tulis yang belum pakai, kita panggil inventory alat tulis. Dan itu ialah aset. Aset apa? Aset semasa. Boleh? Alright, faedah diterima. Faedah diterima, ada perkataan diterima, dia ialah hasil. Bank ialah aset. Diskaun diberi, ada dua tadi. Sama, diskaun diberi ialah belanja. Deposit tetap, dia ialah aset. Akaun belum bayar, kalau belum bayar, hutang orang. Ini kita dah belajar dulu. Ini ialah liability. Premis, asset. Sewa, bayar sewa, belanja.
Diskaun diterima, ada perkataan diterima, dia adalah hasil. Angkutan masuk, angkutan keluar, ini ialah belanja dulu. Angkutan masuk ialah kos pengangkutan masa kita beli barang niaga kita. Daripada mungkin daripada kilang, kita nak bawa masuk dekat dalam kedai kita, dekat perniagaan kita. Itu angkutan masuk. Kena bayar lori tu. Angkutan keluar pula masa kita jual. Kita bagi apa? Bagi promotion dekat pelanggan kita, tak apa, kos pengangkutan kami tanggung. Kita bayarlah lori tu. Itu kita panggil angkutan keluar. So beza dia angkutan masuk masa beli, angkutan keluar masa jual. Okey. Faedah atas pinjaman. Okay. Pinjaman ini ialah liability. Pinjaman kita hutang, pinjam dengan bank 100,000 contoh. Itu liability. Tapi kos kita meminjam, kita kena bayar faedah. Faedah ni akan menambahkan hutang kita. Faedah atas pinjaman ialah belanja. Saja hang lah. Saya punya laptop ni. Akaun belum terima, AS, asset. Perabot, ABS, asset. Faedah overdraft, liability, LS. Pulangan jualan dan pulangan belian. Ini pulangan ni. Bila orang dapat pulangan ni, ada berkaitan dengan jualan. Jualan ialah hasil, belian ialah belanja. Tapi bila pulangan, dia ialah akaun kontra. Okay. So, untuk sekarang ni, awak kena tahu ada 3 je kontra tu. Satu ialah pulangan jualan, 2 ialah pulangan belian, 3 ialah ambilan. Dia ada lagi 2. Okay, yang itu saya tak nak masuk dulu, itu kita akan belajar nanti masa modul 7. Masa modul 7. Okay. Ada, saya tambah je lah untuk nota awak. Satu ialah, 4 ialah peruntukan hutang ragu. Yang kelima ialah susut nilai terkumpul. Kan pelik lah apa benda ni, sebab tu saya tak nak terangkan dulu. Kita tahu 3 ni dulu cukup. Pulangan jualan ialah kontra untuk jualan. Dia mengurangkan jualan. Kita dah jual, orang pulang balik. Salah saiz, salah barang, biasalah tu. Dia akan pulang. Dia akan mengurangkan jualan kita. Pulangan belian pula, dia akan kontra untuk belian. Kita pula beli, masa kita beli salah barang. Salah barang ataupun rosak ke, kita nak kena pulang balik. Itulah pulangan belian. Ambilan ialah kontra untuk modal. Kontra untuk equity pemilik. Dia akan mengurangkan modal kita. Setiap kali pemilik ambil, modal kita akan berkurangan. Modal akan berkurangan. Alright. So, tak ada Okay. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Okay. Tengok modul awak. Kita nak tengok balik sekarang ni. Nak sambung sikit. Okay. Ya? Ada soalan? Mana modul-modul? Okay. Nampak slide yang saya share ni? Nampak. Alright, good. Kita nak ulang balik sikit. Tengok dekat tingkap ajaib tu. Alah, jauh lah pula. Okay. So, aset kita dah kenal. Sekejap
So, aset kita dah kenal. Ada dua, ABS, ada AS. Awak pun saya dah terangkan item-item dia. Kerja awak nak hafal sekarang. Liability pun kita dah cover, ada 3 kan. EP, LBS dengan LS. Dan dua-dua ni kita akan buat dia dalam satu penyata kewangan yang kita panggil penyata kedudukan kewangan, PKK kita kena buat ni. Saya dah tunjukkan cara buat dia. Ada 2 format kan. Sama ada format T atau format penyata. Saya dah tunjukkan. Okay. Minggu lepas kita dah masuk dah sikit tentang apa itu belanja. Ada 2 jenis belanja. Belanja operasi dan belanja bukan operasi. Okay. Ini untuk soalan objektif awak lah. Dia tanya apa? Yang manakah satu belanja operasi? Yang manakah satu belanja bukan operasi? Tapi untuk kita buat penyata, kan, nak buat akaun dia, kita tak perlulah nak asing-asing sekarang ni. Okay? Kita tak perlu nak tahu pun ni belanja apa. Yang penting kita tahu ini ialah belanja. Inilah duit yang syarikat perlu keluarkan untuk operasi perniagaan atau buka operasi. Okay. Hasil pun ada 2. Hasil operasi dan hasil bukan operasi. Hasil ni ialah pendapatan perniagaan, duit masuk. Belanja ni ialah perbelanjaan apa tu, ataupun duit keluar. Okay. Dan hasil dan belanja ni kita akan tunjukkan pelaporan kita tentang berapa pendapatan perniagaan dengan berapa perbelanjaan perniagaan dalam akaun yang kita panggil akaun perdagangan dan untung rugi. Ini kita nak cover hari ni. Okay, kita nak cover. Alright. Okay, tengok dekat muka surat 13 awak. Allahu Akbar, banyaknya cikgu. Saja je. Okay, inilah dia komponen-komponen penyata pendapatan. Penyata pendapatan ialah salah satu daripada penyata keuangan. Penyata keuangan syarikat ada 2 kan, PKK dan satu lagi APUR kan. Nama lain untuk APUR ialah penyata pendapatan. Ini istilah lama lah. Okay. Tapi apa yang ada dalam penyata pendapatan ni ada 2 ni. Dalam penyata pendapatan dia akan ada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun perdagangan untuk kira untung kasar. Dalam perniagaan ada 2 jenis untung. Satu untung kasar, yang kedua untung bersih. Saya tak nak fokus kat ni, saya nak sekali lalu je. Okay, nampak macam susah ni, tak ada apa pun. Okay. Untuk kira untung kasar kita kena buat akaun perdagangan. Untuk tunjukkan untung kasar perniagaan kita kena buat akaun perdagangan. Untuk tunjukkan akaun bersih, kita kena sediakan akaun untung rugi. Apa beza untung kasar dengan untung bersih? Untung kasar ni, dia macam garam kasar, garam halus lah. Okay. Contoh. Saya ada ubat ini kan. Ubat ini kos dia ialah 50, contoh 50. Saya jual dengan harga 100. So, harga jual tolak harga kos ni, harga beli ni 50, perbezaan dia ialah 50. Itu ialah untung kasar. Hanya melibatkan apa yang kita jual dan berapa kos barang yang kita jual ni. Kita beli 50, kita jual 100. So, untung dia 50. Tapi ada belanja-belanja lain untuk dapatkan ini. Contohnya, kena pergi kedai tu dulu. Kena bayar tambang dulu. Kan? Dah sampai tu nak kena parking pula. Kena bayar parking juga, ada kos-kos lain. Kita nak jual, kena ada jurujual kita. Promoter. Ataupun kita punya pekerja nak layan dia. Nak key in, nak uruskan bungkus, nak bagi kat pelanggan. So kita kena bayar gaji pekerja. Kita nak jual barang-barang kita ni, kita kena ada kedai. So kita kena bayar sewa. So ada perbelanjaan lain yang kita kena bayar. Jadi untung kasar kita 50 tadi, jual ini 100, kos kita 50,
Untung kasar 50. Untung ini perlu ada belanja-belanja lain yang perlu kita tolak. Gaji pekerja, kadar bayaran, sewa. Jadi bila kita tolak lagi, untung bersih kita mungkin bukan lagi 50, untung bersih kita tinggal 20 saja contoh. So untung bersih akan sentiasa lagi kecil daripada untung kasar. Okay. Alright, apa yang ada dalam akaun perdagangan ialah kita nak tunjukkan jualan bersih kita berapa dan kos jualan kita berapa. Jualan bersih ni tadi lah, jualan bersih ni ialah katakanlah kita jual 1000 unit ni. Kita jual 1000 unit. Tapi ada pula orang yang pulang. Cek-cek alah expired lah, cek-cek alamak salah lah, cek-cek rosak lah pula barang ni. So kita kena tolak balik pulangan jualan kita. Kita kena ambil kira. Nak kira jualan bersih lah jualan, tolak pulangan jualan. Kena tolakkan dulu. Kalau ada pulangan berlaku. Kalau orang dah pulang, kita tak boleh ambil kira sebagai hasil kita. Okay. Boleh? Okay. Kos jualan. Kos jualan ada 3 komponen nak kira kos jualan. Yang pertama ialah inventory awal kita. Yang kedua ialah kos belian kita. Yang ketiga ialah inventory akhir kita. Okay. Hari ni saya nak tunjuk kat akaun perdagangan je, tak nak masuk akaun untung rugi. Kita nak tengok macam ni kita nak kira untung kasar dulu. Untung ni ialah objektif utama perniagaan diwujudkan. Semua perniagaan diwujudkan, kita buat, businessman buat perniagaan, buka bisnes sebab nak untung. So kita kena tahu kira untung. Okay, dan untung kasar ni paling penting sekali. Untung kasar mesti sentiasa positif. Kalau untung kasar kita negatif, baik tak payah berniaga lah. Contoh macam mana negatif? Kita beli ni 50, okay, kita jual 20, dah rugi. Untung kasar tak boleh. Untung kasar mesti kita jual dengan harga lebih besar daripada kos kita. Okay. Okay. Jualan, berapa kita jual? Tolak, berapa kos kita jual? Berapa kita jual? Berapa kos kita jual? Dapat untung kasar. Sebab tu nak kira untung perdagangan, nak kira untung kasar ni ialah jualan bersih, tolak kos jualan. Dia kena ada, kita kena tahu berapa jualan bersih kita dan kita kena tahu berapa kos jualan kita. Nak kira kos jualan, ini formula dia. Inventory awal, tambah kos belian, tolak inventory akhir. Ada 3 benda ni. Okay. Kena hafal lah. Okay. Dan kos belian pula, ini komponen dia. Ini cara nak kira kos belian. Belian, tolak pulangan belian, tambah angkutan masuk, tambah insurans atas belian, tambah duty atas belian, tambah upah atas belian. Okay. So, hierarki ni ataupun apa dia panggil ni? Allahu Akbar. Ni lah. Gambar rajah ni, kita boleh simplifykan dia dengan ini. Bawah ni. Ikut ni je. Untung kasar sama dengan jualan bersih, tolak kos jualan. Inilah formula asas yang kita nak kena hafal. Macam nak kira untung kasar, jualan bersih kita, berapa kos jualan kita ni. Nak kira jualan bersih, ini formula dia. Jualan bersih ialah jualan tolak pulangan jualan. Nak kira kos jualan, ini formula dia. Kos jualan ialah inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Okay. Kos belian ni kita kena kira dulu. Kos belian ialah belian tolak pulangan belian tambah IDU. IDU ni apa? A ni angkutan masuk, ni A. I ni ialah insurans atas belian. D ni ialah duty atas belian. U ni ialah upah atas belian. Okay. So saya batal balik sikit macam mana kenapa kos jualan formula ni ini. Okay. Saya tukar benda lain lah. Nak senang nampak. Okay. Kos kita barang. Katakanlah kita jual pen. Satu pen ni harga dia
101 contoh. Okay. So inventory awal ialah baki inventory kita, baki stok kita. Kita nak berniaga tahun 2020 ni 1 Januari kita check, tinggal 1 je pen kita ni. Cukup ke untuk kita berniaga sepanjang tahun 1 pen ni? Ataupun sepanjang bulan tu? Tak cukup kan? So, kita akan beli lagi. So inventory awal yang ada ni, yang kita dah ada, tak cukup. Kita beli lagi. Kita kena beli lagi. Tambah lagi 4. Sebab tu formula dia, inventory awal kena tambah kos belian. Kos belian. Kita kena beli lagi. Sebab niaga tak cukup satu ni. Barang kita tak ada. Nak niaga apa? Sebelum kita nak dapat untung, kita kena beli barang dulu baru kita boleh jual. Tak ada barang nak jual apa? So inventory awal kita tinggal 1, tak cukup, kita beli lagi 3. Boleh? Sebab tu formula dia bermula dengan belian. Beli dululah. Kita beli. Dalam banyak-banyak kita beli ni ada 1 rosak pula. Allah, salah ni, pulang balik. So belian kita tadi, kita beli 3, jadi 4. 1 rosak. Rosak nak kena buat apa? Pulang. So pulang daripada 4 tinggal 3. Kan berkurangan tu. Sebab tu belian kena tolak kurangan belian. Okay. Katakanlah satu ni kita beli dengan harga 100 kan. 100 400. So cost kita, satu ni memang baki awal tadi. Kita beli 3 ni. Kita beli baru kan. 1, 2, 3 kita beli baru. Okay. Beli baru. Ada 3. So 300 cost kita. Pulang satu rosak. Tinggal berapa cost kita? 200 ringgit. Masih kita nak beli ni, kita kena bayar kos pengangkutan. Nak bawa masuk pen ni ke dalam perniagaan kita, kena bayar kos pengangkutan. Kita panggil angkutan masuk. Kos pengangkutan RM10 lagi. So bertambahlah daripada 200 je dengan kos ni kita beli 200, nak kena bayar pengangkutan pula, tambah lagi 20, dah jadi 120. Okay. Insurans atas belian. Okay, mungkin pen kita ni value dia sangat tinggi, kita takut dia hilang atau rosak tengah jalan, kita bayar insurans untuk dapatkannya. Biasanya barang-barang kita import lah kan, daripada China ke, daripada Jepun ke, daripada US kan. So perjalanan jauh, ada macam-macam kebarangkalian berlaku. Kita bawa naik kapal tenggelam ke, dah rugi kita. Jadi kita nak kurangkan kerugian, kita bayar insurans. Jadi apa-apa jadi, insurans akan bayar. So tambah lagi insurans RM20, dah jadi berapa? Tadi 220 kan, tambah lagi 20 dah 240. Okay, sampai dekat Malaysia, banyak satu kontingen nak kena bawa turun. Nak kena ada upah orang angkat pula. Sorry. Sampai kat Malaysia, sampai kat custom, ini barang import ni, kena bayar duty pula. Duty atas belian. Tambah lagi kos kita. Sebab tu formula tambah. Okay. Dah sampai dekat kedai kita, nak kena bawa turun daripada kontena. Nak kena bayar lagi upah. Upah pekerja-pekerja tu tolong angkat bawa turun kontena. Mana kita nak angkat? Seorang-seorang tak larat. Upah orang. So, I-do ni 4 perkara ni, angkutan masuk, insurans atas belian, duty atas belian, upah atas belian, semua ni ialah kos-kos yang berkaitan masa kita beli barang niaga kita. Kos ni kita 100 je, tapi disebabkan ada belanja-belanja lain, ada angkutan yang kita kena bayar, ada insurans yang kita kena bayar, ada duty yang kita kena bayar, ada upah yang kita kena bayar. Jadi kos belian kita akan bertambah. I-do ni ialah kos-kos yang menambahkan kos belian kita. Boleh? Okay, duty ni ialah cukai. Duty ni bahasa tinggi ni. Duty ialah cukai. Nanti awak belajar ekonomi, awak akan jumpa benda juga. Okay. Dan tolak inventory akhir. Kenapa kena tolak? Kita dah ada beli lagi 3 tadi, ada 4 sekarang ni kan. Ada 4. 3 jual. Yang 1 belum jual. Belum jual, dia bukan kos jualan kita lagi. Tak payahlah ambil kira, kita belum jual. Di inventory akhir, belum jual lagi. Yang dah jual, baru ada keuntungan dekat sini.
Jadi untuk kira keuntungan, kita kena ambil kira barang-barang yang kita dah jual je. Yang belum jual, belum ada untung lagi. Sebab tu kita kena tolak inventory akhir kita. Faham ke tak faham ni? Tak faham, tak apa. Memang biasalah tu. Sebab benda baru. Jadi tak ada cara lain, saya nak awak hafal formula ni. Ini ialah formula untung kasar. Formula untung kasar untuk kita kira untung kasar dan kita akan buat dia dalam akaun perdagangan. Okey, macam mana contoh nak kira untung kasar berdasarkan dengan menggunakan formula? Sekejap Saya tukar sekejap. Okey, nampak skrin saya? Nampak skrin saya? Nampak. Alright. So tolong saya, kita keluarkan balik formula. Formula sekarang ni kita nak kira untung kasar. Sekejap Apa formula untung kasar tadi? Untung kasar sama dengan Jualan bersih. jualan bersih Jualan bersih. tolak kos kos jualan. Yes, tolong hafal ni. Ini saya akan tanya banyak kali. Ini kita akan guna banyak kali. Bila awak hafal formula ni, nak buat akaun perdagangan sangat senang. Untung kasar ni kita akan buat dalam akaun perdagangan nama dia. Akaun perdagangan. Tapi sebelum kita belajar buat akaun, saya nak awak hafal formula ni. Kita belajar dengan menggunakan formula dulu. Formula ni maths. Kenapa matematik penting? Engineer semua pakai maths, pakai formula. Sebab formula dia memudahkan kita. Penting. Kalau sebab tu ada formula kejayaan kan. Kenapa? Formula ni penting sebab dengan formula kita lebih organize. Kita tahu macam nak buat. Tapi kita orang account. Kita bukan orang maths. Kita hanya guna kemahiran maths ni untuk senang kita buat account. Kita orang account ni, account perdagangan. Kita kena buat account. Tapi tolong hafal formula ni. So, jualan bersih ni kena kira dulu. Formula jualan bersih ialah jualan tolak ulangan jualan. Formula ni kena tahu. Kos jualan. Apa formula dia? Kos jualan sama dengan inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Inventory awal, inventory akhir tak payah kira. Kita kena cari area soalan. Tapi kos belian kena kira. Kos belian sama dengan belian tolak ulangan belian tambah aidu. Tolong hafal ni. Tolong tulis banyak kali ni sampai awak hafal. Alright. So, bila kita dikendaki mengira untung kasar, contoh macam soalan ni. Berikut merupakan maklumat yang dipetik daripada buku ADE bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, ada sedikit pembetulan. Tolong betulkan soalan ni. Stok ni tukar kepada inventory. Ini istilah lama. Inventory. Tahun 2015 tukar kepada 2017. Ini pun sama. Stok tukar kepada inventory. Tahun tukar kepada 2017. Dah? Okey, berdasarkan maklumat di atas, hitung untung kasar. Dia nak kita kira untung kasar bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Perkataan bagi tahun berakhir ni penting
bagi tahun berakhir ni kenapa? Sebab untung kita akan kira, untung perniagaan kita akan kira based on tahunan. Setahun punya operasi perniagaan, setahun kita akan kira berapa hasil kita sepanjang tahun tu, tolak berapa belanja kita sepanjang tahun tu. Jadi maklumat-maklumat yang dia kata dipetik daripada buku ni, ini adalah maklumat-maklumat setahun biasanya. Jualan setahun banyak ni, pulangan jualan setahun banyak ni. Ini inventory awal tahun, ini inventory akhir tahun. Inventory ni pula, dia ada awal dengan akhir. Awal tahun, masa kita nak start niaga awal tahun tu, kita check dekat dalam store kita berapa baki inventory kita tahun lepas yang tak jual lagi. Barang-barang niaga kita yang kita tak jual lagi. Itu inventory awal. Inventory akhir pula, nanti masa hujung tahun, masa tutup buku kan kita setahun-setahun cakap kan, untung setahun kan. Masa tutup buku kita kira balik berapa yang tak habis jual lagi. Itu sebagai inventory akhir kita. Okay, belian ni belian setahun. Pulangan belian ni sepanjang tahun berapa banyak orang pulang. Angkutan masuk ni, masa kita beli barang, berapa banyak kita bayar sepanjang tahun. Insurans yang kita bayar untuk belian-belian kita sepanjang tahun. Okay, based on maklumat ni, kita dikendaki mengira untung kasar. Okay, kita buat sama-sama. First kali, keluarkan formula asas. Formula asas ni sentiasa kena keluarkan dulu. Untung kasar ialah sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. So, berapa jualan bersih? Kita kena kira dulu. Kira jualan bersih. Formula jualan bersih tadi apa? Jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Cari dekat soalan berapa jualan kita? 64800. Okay. Ini pun trik atau tips. Dulu pun kita dah buat kan. Saya cakap setiap kali dah ambil kita kena potong. Tolak pulangan jualan. Cari pulangan jualan. Mana pulangan jualan dekat soalan? Itu pulangan jualan 780. Tolak 780. Dah ambil kira, potong. Kira. Berapa ni? Tolong kira. Berapa ni? Ada tak kat situ korang? Berapa ni? 64,020. 64,020. Pandai. Kita dah kira, kita masukkan balik dekat formula asas kita. Kita nak tahu berapa jualan bersih tadi kan? Masukkan kat sini. 64,020. Tolak kos jualan. Kos jualan, kena kira pula kos jualan. Kira kos jualan tak? Ini formula dia. Kos jualan sama dengan inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Biasanya saya short form kan KJ sama dengan awal tambah beli tolak akhir. Dalam kita faham tu. Inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Cik daripada soalan mana inventory awal kita? Agak-agak awak mana tu inventory awal? 1 Januari ke 31 Disember inventory awal? 1 Januari lah kan? Januari lagi awal daripada Disember. So ini ialah inventory awal kita 9,600. Masukkan. Potong. Next ialah tambah kos belian. Cuba cari ada tak perkataan kos belian dekat buku yang dipetik ni. Daripada buku ni. Maklumat-maklumat. Ada tak kos belian? Tak ada kos belian. Tak ada perkataan kos belian. Sebab apa? Kita kena kira dulu kos belian kita. So, kena kira dulu kos belian. Apa formula kos belian? KB, kos belian ialah belian tolak pulangan belian tambah I do. Jadi kita carilah I do apa yang ada. So, nampak tak? Kita keluar sekejap. Kita stop sekejap dekat pengiraan kos jualan ni. Sebab kita kena kira kos belian dulu. So, nak kira kos belian, cari belian dulu. Belian ialah 33,200. Belian ialah 33,200. Tolak pulangan belian. Dah masuk potong. Mana pulangan belian? Tu pulangan belian 1,100. Tolak 1,100.
100. Tambah IDU. IDU ni apa? Angkutan masuk. I, insurans atas belian. D, duty atas belian. U, upah atas belian. Semua ada perkataan atas belian, atas belian, atas belian dekat belakang dia. Menunjukkan yang dia adalah kos belian. Dia akan menambahkan kos belian. Dia adalah kos-kos yang berkaitan dengan belian barang niaga kita. Tapi tak semestinya semua ada. Kita tengok dekat soalan. Tengok kat sini apa yang ada ni? Ada angkutan masuk dengan insurans atas belian. So kita senaraikan apa yang ada. Kita kena cari maklumat ni. Apa IDU yang ada? Daripada soalan ni ada dua je. Angkutan masuk 2,100. Angkutan masuk, tambah angkutan masuk 2,100 dan tambah insurans atas belian. Insurans atas belian 550. Dah masuk, potong. Penting dah masuk potong ni. So kita dah boleh kira dah kos belian kita. Tolong saya, berapa kos belian? 34,750. 34750. Thank you, pandai. So nak buat apa dengan pengiraan kos belian kita ni tadi? Masukkan semula ke formula yang kedua ni, formula pengiraan kos jualan ni. Kita dah dapat dah kos belian, masukkan 34750. Inventory awal dah ada, kos belian dah ada, inventory akhir pula. Cari kat soalan, jumpa tak inventory akhir? Tu tinggal satu. Kita nampak tu, ini tak ambil lagi inventory akhir dah ni. 6,300. Tolak 6,300. So boleh kita kira dah kos jualan kita. Tolong kira berapa kos jualan kita? 38,050. 38050. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni kos jualan yang kita dah kira ni? Masukkan balik dekat formula asas kita, formula pertama tadi. Kita nak tahu kos jualan kita berapa. Kan? 38050. Baru kita boleh kira untung kasar. Jualan bersih dah tahu tadi, kos jualan pun dah tahu, baru kita boleh kira. So berapa untung kasar kita? 25,970. 25,970. Boleh? Senang ke senang ni? Senang. Senang, kacang rebus. Yang penting hafal formula. Saya ada banyak sangat story kisah yang mana orang tak, dia ambil mudah benda ni, dia peringkat awal kan. Dia malas nak hafal. Lepas tu makin lama dia rasa makin susah. Lepas tu result dia tak berapa lah. Tapi once dia dah hafal benda ni kan, masa dah form 5 kan, kesedaran agaknya dah hafal, dia jadi excellent pula account sebab dia dah faham. Penting benda ni. Kita akan pakai banyak kali ni. Nak kira untung kasar ni, account perdagangan kita nak kena buat ni memang sampai form 5, sampai awak kerja. Kalau awak buat accounting lah. So nak tak nak kena fahamkan perkara ni. Dan cara yang paling efektif ialah kadang kita hafal dulu. Kadang-kadang kita tak faham, kenapa nak kena tambang, nak tolak, tak apa. Hafal je dulu. Dengan penghafalan ini lama-lama awak akan faham. Tapi kalau awak boleh faham, then good lah. Alright? So tolong hafal formula ni. Nanti kalau katalah ada ujian nanti kan, saya akan tahu awak tak hafal formula ni. Awak tak boleh nak kira. Awak tak boleh nak tunjukkan dekat saya. So basically apa yang saya buat tahun lepas memanglah 50 set. Memang kena hantar kat saya. Formula ni saja. Tulis dia banyak kali, 50 set hantar kat saya. Lepas hantar kat saya buang je. Kenapa? Tak guna pun sebab dia dah hafal. Awak dah hafal. Siapa yang kena buat, confirm dia dah hafal lah formula ni. Tulis banyak kali 50. Kalau dia tak hafal lagi, saya akan tambah lagi 50. Sampai dia hafal. Bila dia hafal, dia akan senang lah. Senang account ni untuk dia. So tak payahlah nak tulis, membuang kertas, membuang masa awak, lenguh tangan. Tolong hafal sekarang. Ada kertas, ada masa sikit, tulis kata kosong. Cek kata kosong, hafal. Macam mana nak hafal, macam mana konsep dia, ni saya tunjuk sekejap. Keluarkan je. Formula asas ialah UK sama dengan JB tolak KJ. JB ialah J tolak PJ. KJ ialah awal tambah KB tolak akhir. KB ialah
Belian, tolak pulangan belian, tambah aidu. Ini tulis banyak kali. Kalau tak hafal 50 set ni nak kena tulis. Hantar kat saya. Cantik-cantik. Lepas tu saya buang je. Okay. Alright. So, tengok dekat muka seterusnya. Ada soalan pemahaman. Tapi kali ni saya tak sediakan kotak. Tak sediakan formula tu. Awak keluarkan formula tu dan kira. Keluarkan formula. Buat macam gini. Kira jualan bersih, masukkan dalam formula. Kira kos jualan, masukkan dalam formula. Boleh? Faham saya suruh apa? Okey, ni soalan dia. Pemahaman. Ni. Syahir Stationery Sdn Bhd ni. Okey, cuba buat sekarang. Saya bagi awak 10 minit. Keluarkan formula dan keluarkan details dia. Keluarkan details dia. Kalau I do apa yang ada, keluarkan. Boleh? Go. Ada soalan boleh tanya terus. Buat. Cikgu. Ya. Yang sekarang ni. Tolong tukar Stok ni tukar. Sorry. Stok ni tukar kepada inventory. Stok ni tukar inventory. Tarik betul. Ya, apa nak tanya? Pulangan belian dia tak ada, cikgu. Kalau tak Jadi, ada, tak payah. Tak payah. Apa yang ada? Okey, cikgu. Okey. Dalam formula saya beri awak, ada tak diskaun diberi? Kat formula yang saya tunjuk kat awak tu, ada tak diskaun diberi? Ada. Tak ada kan? Tak ada. Kalau tak ada, tak payah. Kita cuma kira based on formula. Sebab tu penting apa formula. Apa yang ada dekat formula je kita cari. Dan kalau dekat formula tu ada contoh, ada pulangan tapi dekat soalan tak ada pulangan, tak adalah. Kita ambil apa yang ada dekat formula je. Boleh? Teruskan.
Dah siap? Dah siap belum? Dah. Belum, okey. Dah ambil amount tu potong. Dah ambil potong. Potong tau, jangan conteng sampai tak nampak. Nanti kalau kita nak padam, nak tengok balik dah tak nampak dah. Potong je. Just nak remind kita yang ni dah ambil. Nanti kita boleh tengok apa yang tak ambil lagi. Dah? Dah? Dah. Alright. Yang lain dah? Okay, kita bincang sama-sama. Kalau tak sama, salah, terus tanya. Kita discuss. Kita argue, kenapa pula jualan bersih dia banyak ni? Kita argue. Okay, sebab bila kita mula argue kan, otak kita mula berfikir. Bagus, saya suka argument. Okay. Argument ialah expansion of ideas. Okay, awak kena teruskan perbincangan. Okay, so maklumat kata kira untung kasar. Keluarkan formula untung kasar. Apa formula untung kasar? Untung kasar sama dengan? Jualan bersih tolak kos Pandai. jualan. Pandai. Okay, alamak tak cantik pula pakai ni. Okay, hitam lah. Kita kena kira jualan bersih dulu kan? Jualan bersih formula? Tolong saya tak Jualan tahu. jualan Lagi? tolak dengan pulangan jualan. Pandai. Berapa jualan? Jualan 48,900. Pulangan jualan? Tolak dengan 900. So jualan bersih kita 48. Nak buat apa? Masukkan tadi kita nak kira untuk kasar ni. Sekarang jualan bersih dah dapat 48,000. Tolak kos jualan. Kena kira kos jualan pula. Apa formula kos jualan? Inventory awal. Tambah. Kos Kos. belian. Pandai. Tolak. Inventory akhir. So inventory awal ada kat soalan berapa? RM2,600. Thank you. Kos belian, kena kira dulu kos belian. Kos belian sama dengan belian tolak pulangan belian tambah I do. I do. Okay, belian berapa? RM24,800. Pulangan belian ada tak? Tak ada. Tak ada kan? I do ni apa yang ada? Upah atas belian. Upah atas belian. Satu je? Dengan Cuba angkutan angkutan masuk. Angkutan masuk. Kita senaraikan apa yang kita jumpa dulu. Angkutan masuk 210. Upah atas belian berapa? 150. So berapa kos belian kita? Duty atas belian? Duty atas belian ada?
Mana? Oh, duty atas belian ada 600. Thank you. Saya memang tak tahu, saya harap kat awak je ni. Tambah 600. So berapa? 25,700. 50. Ya ke? 60 ya, 60. Ha. Kira balik betul eh? 25760. Nak buat apa ni? Masukkan dekat formula KJ tadi. 25760. Tolak inventory akhir. Berapa inventory akhir? Cikgu, saya nak tanya. Ha. Kalau kita terlupa masukkan pulangan belian tu, memang jawapan kita akan salah Yup. Kita ada pulangan belian ke kat atas ni? Tak, Tak contoh ada. kalau pulangan belian dia kosong pun kita kena masukkan kosong je. Tak payah. Ini formula je. Nanti masa cara buat dia lain sikit. Kalau yang tak ada, kita tak tulis pun. Contoh tak ada pulangan belian kan? Jadi tak adalah, kita akan tunjukkan belian tambah ID terus. Okay. Kita cuma laporkan apa yang ada saja. Yang tak ada, tak payah masukkan. Clear? Okay, next. Inventory akhir berapa? RM3,700. 3,700. So, berapa kita dapat KJ kita? Syafiq, berapa Syafiq? KJ? Syafiq ada tak? RM24,660. Macam pelik ni. Ya, betul eh? Okay. Tuan nak buat apa ni? Masukkan dekat formula asas kita 24660. So berapa? Hitung kasar kita dah boleh kira dah. Berapa? 23,340. 23? 340. 340. Yang ni dapat yang ni sama? Sama. Alright, last. Satu lagi. Soalan dekat muka 16. Cikgu, Ya, lepas tu diskaun diberi tu kosong je, biar je macam tu. tak ada. Dekat dalam formula ni tak ada diskaun diberi. Diskaun diberi ni belanja. Ini untuk kira untung bersih nanti. Ini untuk kira untung bersih. Saya saja letak kat sini. Sebab saya nak awak faham bahawa untuk kira untung kasar, apa formula yang kita dah bincangkan ini je. Apa yang ada kat sini, mesti ada jualan, pulangan jualan, inventory awal, kos belian ni, belian, tolak pulangan belian dengan IDU, dengan inventory akhir. Itu je. Itu je item-item yang kita gunakan untuk mengira untung kasar. Selain daripada tu, tak ada kat sini. Bukan untuk mengira untung kasar. Boleh? Okay, next. Soalan dekat muka 16 tu yang syarikat beringin tu. Okay. Buat tengok soalan ni lain sikit. Saya nak tunjukkan kat sini. Kadang-kadang soalan tu dia bagi dalam keadaan ada debit dengan ada kredit. So tingkap ni lah. Asset, liability, belanja, hasil. Sekarang ni semua melibatkan nak kira apur kan. So semua yang sebelah debit ialah belanja. Semua yang sebelah kredit ialah hasil. Tengok
Inventory, okay. Inventory aset lah kan, debit. Jualan ialah hasil, sebelah kredit, hasil. Pulangan jualan, kontra. Jualan dah kredit, pulangan jualan dia mesti terbalik, di kontra. Terbalik, sebab angkutan masuk, dia belanja. Kita bayar kos kan, belanja debit. Ya? Yang tadi untung kasar tu jawapan dia 24240 kan? Itulah saya pun rasa macam lainnya. Siapa, kat mana salah kira ni? Yang JB tu salah. JB salah. Ni. Cikgu letak 48000. Dia ialah 48900. tak ada pulangan jualan ke? Tu. Jualan 48900. Tolak pulangan jualan 900. 48900 tolak 900, 48000 kan? Betul kan? Ni betul ni. So betul ke pengiraan ni? 23340. Boleh check balik pengiraan awak? Okey. Okay, sama balik sini. Angkutan masuk, belanja, sebab tu dekat debit. Belian ialah belanja, sebab tu dekat debit. Inventory, asset, sebab tu dekat debit. Pulangan belian, dia adalah akan kontra untuk belian. Terbalik dengan belian. Belian debit, pulangan belian, kredit. Dia terbalik, kontra. Tengok. Jualan tadi ialah kredit, hasil. Pulangan ialah kontra. Dia terbalik. Duduk sebelah sini. Nampak tak? Okay. Upah atas belian, belanja, debit. Diskaun diterima, hasil. Duduk sebelah kredit. Okay, so 5 minit saya bagi. Cepat laju sikit, keluarkan formula, ambil potong. Jangan risau pasal debit kredit ni. Buat masa ni. Ikut formula, cari berdasarkan kepada formula. Formula dia, jualan bersih, jualan tolak perangai. Mana jualan? Ambil jualan, ni lah jualan, potong. Ambil, kira. Okay, alright, go. Bismillah. Kira kat dalam modul je Kira kat dalam ruang yang saya bagi tu tempat awak nak kira. Dah? Berapa untung kasar? Saya nak tanya jawapan terus. Berapa untung kasar? Siapa dah dapat jawapan? Berapa untung kasar kita? Tak siap lagi. Okey.
Pandai dia kelas lagi ke? Tak ada. Tak ada. Saya boleh lajatkan sikit sebab saya nak tunjuk pula. Ada satu sikit lagi. Cikgu lepas ni kelas PI. Oh BI, okey. Tak sempat lah maknanya. Nak tunjukkan sekejap ada kerja rumah tak. Dah siap? Dah? Berapa untung kasar? Siapa dah dapat? Nak share jawapan? Cikgu saya nak try tapi saya tahu lah betul ke tak. Tak apa, jangan risau. Berapa? 24,940. 29, 249, 40. 40. Ada yang nak argue? Ada yang nak argue? Tak ada. Semua dapat ni? Dapat. Alright, good, very good. Okay. Tinggal lebih kurang 7-8 minit. Saya tak naklah masuk cara nak buat account tu. Nanti tak sempat kan awak ada kelas lepas ni. Nanti kan kelas kabut awak pun tak faham dia nak tanya. Jadi saya nak sambung next class untuk macam mana kita nak rekod dalam account perdagangan. Sebab yang kita dah buat ni hanyalah formula pengiraan. Formula ni tujuan nak memudahkan kita faham je. Awak dah tahu dah macam nak kira. Lepas ni kita nak susun maklumat ni. Sebab kalau kita jawab kan kat exam kita jawab formula ni awak dapat telur je, tak ada markah. Sebab ini tak ada markah kat sini. Ini ialah map kita, mapping kita untuk kita buat nanti apa dulu, next apa, nak susun maklumat. Jadi map ni penting. Macam kita nak pergi Kajang kan, kalau kita tak tahu arah macam nak pergi. Keluar daripada Shell tu kita belok kanan sampai ke Kajang. Tak sampai, kita akan sampai dekat UKM. Sebab apa? Map kita salah. Mapping kita salah. Jadi begitu juga dengan account ni, untuk kita buat account perdagangan, kalau kita nampak map ni kan, formula ni kita nampak, jadi kita senang nak susun dia dan kita akan dapat jawapan kita yang tepat, yang betul. So penting untuk awak hafal formula. Yang belum hafal nanti tolong cuba-cuba hafalkan Alright. So tengok modul awak. Okay. Saya nak awak buat latihan di muka surat di muka surat 20. Di muka surat 20. Saya tak nak awak buat A atau B ni. Saya tak nak awak akaun perdagangan dan turungi dan fikir tak. Dekat catatan Kediri kat bawah tu, saya nak awak kirakan untung kasar. Tunjukkan pengiraan formula untung kasar based on maklumat yang banyak ni. Maklumat dah banyak. Ini contoh soalan contoh soalan yang full. Kita just nak ambil maklumat yang ada dalam formula kita je untuk kita kira untung kasar. So kat sini kemahiran yang paling penting dalam account ialah kemahiran mengeluarkan maklumat. Cari dan keluarkan maklumat yang kita perlukan untuk kita jawab
untuk kita buat. Boleh? So satu je kerja rumah. Nanti hari Rabu kita akan jumpa, kita akan bincang kerja rumah tu. Dan kemudian kita akan sambung dengan macam mana cara kita nak buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. Sebab ingat kita orang akaun, kita bukan orang matematik. Jadi kita tak nak formula tu. Kita nak penyata ataupun kita panggil akaun perdagangan. Kita nak tunjukkan macam mana kita nak buat akaun perdagangan. Alright, so saya stopkan awal, lepas ni ada kelas, 4 minit lagi pun boleh relax, pergi tandas ke, nak minum air ke apa. Nanti saya akan share recording video ni, kelas kita ni dekat dalam YouTube. Dan untuk pengetahuan awak, ada helaian yang tertinggal, dekat modul 2 awak ni. Nanti saya akan share dekat grup WhatsApp kelas, nanti awak print sendiri boleh Ada 4 line tak silap saya. Dia tertinggal, termiss. Nanti awak print out lepas kelas next kita akan pakai benda tu. Okay. Alright, kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp je saya. InsyaAllah kalau ada masa saya jawab. Saya akan jawab, kadang-kadang lambat je. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Alright. Cikgu. Okay.